Assalamualaikum semua. Okey, masih ingat dengan saya? Okey, saya ada, untuk siri pertama minggu lepas ya. Minggu lepas saya dah buat, PowerPoint yang pertama. Okey, untuk hari ini saya akan buat yang siri yang kedua pula, yang lebih menarik dan lebih mudah, jangan risau ya. Okey. Assalamualaikum semua, selamat petang, selamat sejahtera ya saya ucapkan ya kepada semua cikgu-cikgu ataupun kepada semua yang menonton YouTube channel, Cikgu D pada petang ini. Ya, terima kasih banyak-banyak kerana meluangkan masa anda untuk menonton kami dan memberi sokongan kepada kami semua ya. Um, Terima kasih jugalah semula, sebab macam peluang kedua kepada saya. Cikgu D bagi peluang kedua pada saya untuk, berkongsi ilmu pada petang ini ya. Okey, hari ini, siri yang kedua, saya akan tunjukkan tutorial ya, grafik PowerPoint bersama dengan saya lebih mudah dan ringkas ya. Macam minggu lepas saya dah pesan ya, jika ada macam cikgu-cikgu ya yang bawa laptop kan, ada tunjuk macam bawa laptop sekalilah dengan saya bersama-sama boleh buat. Jadi mudah, lagi mudah ya. Okey. Di sini merupakan, slide saya, untuk saya punya biodata lah, sedikit biodata bagi yang tidak mengenali saya. Okey, nama penuh saya Norain binti Dasran. Saya tinggal sekarang di Taman Kinrara Puchong. Ya, saya berasal daripada Sandakan, Sabah. Dan kini saya mengajar ya di SMK Seri Saujana Kuala Lumpur ya. Kalau tengok saya punya background di belakang ni, Saujana di hatiku ni salah satu trademark sekolah saya lah ya. Okey, saya mula menjadi guru 2014 sehingga tahun ini 2021, kira 7 tahunlah saya berkhidmat sebagai seorang guru. Alhamdulillah ya. Uh, saya mendapat ijazah Sarjana Muda Seni Persembahan Drama di Universiti Malaya pada tahun 2009 dan lepas tu saya mengambil Diploma Perguruan Lepasan Ijazah Pendidikan Seni Visual di UiTM Shah Alam pada tahun 2013 ya. Untuk di sekolah semasa saya ni, saya mengajar bagi pendidikan seni visual untuk tingkatan 1 dan kelas peralihan. Ya, untuk lagi satu subjek lagi adalah reka bentuk dan teknologi ya bagi tingkatan 1. Saya sesi petang, sekolah saya ada 2 sesi, jadi saya mengajar sesi petang untuk menengah rendah sahaja ya. Okey, semua akan tertanya-tanya kan, apa yang saya akan tunjukkan pada pagi ini ataupun pada petang ini ya. Pada petang ini saya akan tunjukkan satu PowerPoint, satu grafik PowerPoint yang sangat ringkas dan tidak lama, jangan risau. Dan kali ini lebih on point lah macam Teacher Nina gunakan dia punya pada slide dia yang sebelum ni, on point, PowerPoint on point. Ini memang betul-betul kena ya, PowerPoint on point. Okey, saya akan tunjukkan ya. Kita akan buat kali ini. Dia macam, setiap huraian tersebut dia akan keluar daripada kotak masing-masing. Nampak macam magic ya, nampak macam susah tapi jangan risau. Okey, kita akan buat bersama-sama, okey. Langkah yang pertama sekali ya, semestinya kita kena buka PowerPoint. Okey, bila kita buka PowerPoint, automatik memang akan keluar skrin macam ni, ya. Dia akan keluar skrin macam ni. Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan sebab setiap kali saya mau buat, grafik, saya akan pastikan, slide yang pertama ni blank. Macam mana cara dia? Okey, pergi atas ni, tengok dekat atas ni, ya, ada home, okey. Button home ni kita tekan home, okey. Lepas tu layout, lepas tu kita tekan blank. Okey, dia akan blank. Okey. Bila dah blank, langkah yang seterusnya adalah kita buat okey, saya harap penonton pada hari ini teliti sikit ya dengan sini sebab nanti nanti banyak persoalan banyak cikgu macam mana buat ni macam mana buat. Okey, jadi tolong tengok dekat sini ni sini mula dia ya. Okey, kita pergi insert. Kita pergi insert shape sebab kita nak buat satu bentuk ya. Kita insert shape. Okey. Dekat sini ada line, rectangles, basic shape, block arrow ya. Ada bermacam-macam kita boleh gunakan. Tetapi untuk hari ini saya nak gunakan ini. Bahagian rectangle, di ruang rectangle ni dia ada rectangle top corners rounded. Okey. Ya.
Ini tidak perlu tekan apa-apa, kita cuma drag sahaja, buat satu bentuk sahaja macam ni. Okey. Ya, lepas kita buat kita punya bentuk ya, satu tips yang saya mau bagi tahu paling penting, lepas kita buat satu bentuk, lepas kita bentukkan dia, kita kena Tips yang saya mau pastikan bagi tahu. ya, kita kena pastikan shape outline, no outline. Macam mana mau cari shape outline? Dia berada di format. Okey, semula ya. Dekat bentuk ni, kita tekan bentuk ni, kita pergi format, shape outline, no outline. Okey. Lepas tu, tadi yang saya tunjukkan, presentation tadi, dia melintang, betul tak? Sekarang ni dia menegak. Macam mana kita mau tukar dia supaya dia melintang? Dengan cara pergi format juga, kita hanya perlu rotate. Tetapi rotate sini ada pelbagai style. Kita pilih style yang left. Ya, rotate left 90 degrees. Okey, dekat sini. Okey. Selepas itu, kita akan drag dia ke atas macam ni. Kita drag dia ke atas. Okey. Kita insert lagi satu bentuk ya. Kita pergi insert, pergi shape. Kita pilih oval. Tadi rectangle, sekarang kita pilih oval. Okey, untuk oval ni dia special macam yang siri saya minggu lepas. Tangan kanan pegang mouse ya. Tangan kiri saya pegang button shift supaya bentuk tersebut selari dia punya size. Cantik bentuk yang terhasil. Okey, macam biasa, bila kita dah buat bentuk, kita akan pergi format, shape outline, no outline. Pastikan no outline, okey? Ingat tu. Lepas tu, yang ini kita tak mau sama warna dengan ini sebab nanti kita nak crop. Okey, kita asingkan warna dia jadi warna oranye. Apa-apa sahaja warna, bukan semestinya oranye Apa-apa sahaja warna yang cikgu rasa cikgu mau. Tak ada masalah. Okey, lepas tu bulat ni, bentuk bulat ni kita drag ke sini. Okey, bila kita drag dia ke rectangle, pastikan dia muncul ada munculnya garisan putus-putus secara melintang dan menegak. Maksudnya bulatan tersebut berada di tengah-tengah, dia center. Okey, macam yang saya tunjukkan ni lah. Ya, dia ada muncul garisan putus-putus berwarna merah kecil sahaja, nipis sahaja garisan tu. Okay, kita letak. Okey. Bila dah jadi macam ni, okey, kita highlightkan dua-dua bentuk ni. Okey, kita highlightkan macam ni. Okey, ada dua-dua bentuk dah di-highlightkan. Pergi format. Okey, pergi format, merge shape. Hari tu kita pergi edit shape kan, edit point semua kan. Okey, kali ni kita merge shape. Okey, merge shape. Kita pilih subtract. Okey. Ya, jadi dia akan automatic dia akan bentuk macam tu. Okey. Sekarang ni bentuk rectangle ni nampak biasa, betul? Okey, jangan risau ya, kita akan ubah efek dia supaya dia nampak lebih muncul, lebih 3D. Cara dia, kita tekan shape tersebut, kita pergi format dan kita pergi shape effect dan pilih sini bevel. Sorry ya kalau pronunciation BI saya tak berapa bagus ya sebab saya bukan cikgu BI ya. Minta maaf sangat-sangat ya. Okey. Okey bang, Cikgu Aini. Nanti kena kecam, risau ni. Okey ya. Bevel ni, bahagian bevel ni, okey ni banyak style. Kita boleh try yang mana satu. Oh ni cantik sikit tapi macam ni lagi menarik. Ni macam tapi saya suka yang ni. Terpulanglah kalau mau yang ni pun boleh, yang ni pun boleh tidak kisah, okey? Saya pilih yang ni. Jadi dia dah nampak macam 3D, dia dah muncul kan? Okey. Sekarang ni dia dah cantik macam ni. Saya akan duplicate bentuk ni kepada 3 lagi bentuk yang sama di bawah. Cara dia, kita tak perlu lagi guna Ctrl C dan Ctrl V iaitu copy dan paste. Ya, kita hanya gunakan tangan kiri kita, tekan button control dekat laptop keyboard kita ni, tekan button control dan mouse kita hanya perlu drag sahaja bentuk tersebut ke tempat lain. Dan dia akan automatik bertambah lagi bentuk tersebut menjadi 4. Macam magic kan? Okey, ini sekarang ni saya susun cantik-cantik. Macam ni saya letak tengah-tengah. Okey, macam ni. Okey, macam biasa ya. Kalau saya tak suka satu warna.
Saya tak tahu masing-masing lah pilihan masing-masing ya. Saya bukan kutuk ya, saya bukan mau kutuk orang yang suka satu warna, tidak. Tapi macam saya suka warna-warni. Macam saya mengajar budak-budak saya pun saya mau dong macam even nota dorang pun saya suruh orang tulis warna-warni. Jadi tak ada masalah. Bagi saya warna-warni itu lagi menarik. Okey, jadi sekarang nih kita mau tukar warna ya. Okey, dekat sini saya mau tukar warna juga sebab saya rasa biru ini terlalu gelap ya. Jadi saya tukar warna, saya mungkin menggunakan warna yang lebih cerah, lembut sikit, merah ya ataupun pink ya. Lepas tu di sini biru mungkin saya akan gunakan biru tetapi birunya lembut sedikit. Macam ni. Ataupun yang ini ataupun saya boleh gunakan yang ini. Okey. Ya ikut suka masing-masing. Pilihan masing-masing ya. Okey kali ni lepas tu saya pilih warna kuning, lembut sikit. Okey. Lepas tu yang ni warna hijau. Ya, normalnya warna-warni selalunya warna-warna yang ni lah, lembut je ya. Okey, dah ya. Kita dah buat kotak untuk kita punya grafik. Sekarang ni kita nak buat, isi dia. Okey, cara dia, kita pergi insert, okey, kita pergi shapes, lepas tu kita isi balik ni, kita ambil balik ni, rectangle top corners rounded. Okey, dekat sini kan, dekat shapes ni kalau macam contohnya shape tu kita dah pernah pakai, kita tidak perlu cari ke bawah lagi ya. Dia ada semua di atas ni, recently used shapes. Maksudnya kita dah pernah pakai, ya. Ni, saya ambil di atas ni, saya tidak perlulah susah-susah mau besarkan biji mata saya, mau tengok mana lagi bentuk tadi tu. Saya lupa dah, tidak perlu masalah ya, tiada masalah. Kita hanya perlu tengok di atas ni sahaja. Macam tu, okey. Kali ni kita buat satu lagi bentuk macam tadi, macam ni. Okey, macam ni. Lepas tu macam biasa, ya, bila ada bentuk kita hasilkan, kita pastikan the shape, no outline, ya, tiada frame dia, tiada garisan disiring dia. Orang Sabah cakap garisan disiring tu tiada, dia tidak mau ya. Okey, lepas tu ini pastikan kita tadi rotate left betul. Sekarang ni kita, berlawanan dengan tadi, kita rotate right, ya. Okey, lepas tu dekat sini kita tengok, oh dia sama besar ya, pastikan dia kecil sedikit sebab kita nak, masukkan dia nanti di dalam kotak tersebut. Okey, contoh dia macam ni dah, ya, macam ni. Lepas tu yang ini, saya akan tukarkan warna dia, ya, pergi format, pergi shape fill, saya tukar warna yang kelabu cerah light grey. Okey, sama juga ya, bila kita tengok ni, bentuk ni, dia akan ada 2 titik kuning, 2 titik kuning. Satu ni tidak perlu kita ubah apa-apa, ya. Hanya ubah yang di sini sahaja. Apa fungsi dia? Sekejap saya bagi tunjuk ya. Tengok ya. Bila saya tekan, button titik kuning ni, saya drag dia ke atas. Lengkungan dia lebih cantik, lebih soft. Ya, berbanding tadi kalau saya buat contoh semula macam ni. Dia nampak kasar ya. Jadi saya buat lengkungan dia cantik sedikit. Okey? Bila kita sudah selesai ni, saya perlukan satu lagi macam ni ya. Okey, jadi saya tekan button control dan saya drag satu lagi bentuk. Okey. Cuma yang bentuk kedua ini saya tekan semula, lepas tu saya kecilkan dia. Macam ni. Ya. Nanti saya akan bagi reason kenapa saya kecilkan dia ya. Okey, lepas tu ini kita akan bawa di sini. Nah, macam ni. Okey, sekarang ni kita kena tukar warna. Kita tidak boleh samakan warna dengan yang rectangle ni. Kita kena tukar warna ni. Warna kita pergi format, kita shape fill, kita warna merah yang gelap sedikit. Macam biasa saja ni, kan? Macam tiada menarik je ni. Apa grafik macam ni, kan? Okey. Macam tadi ni kita ubah. Jadi ni pun kita ubah yang merah ni. Ya, kita tekan button merah ni, bentuk merah ni kita tukar. Okey, lepas tu kita pergi shape, effect. Tekan format, shape effect. Ataupun bila kita tekan step bentuk, dia akan keluar format ni secara automatic. Tak payah risau lagi ya. Cuma kita perlu cari main point dia sahaja, mana main function dia sahaja ya. Okey, tekan ni, pergi format, shape effect,
Kita pergi bevel tadi, ya. Lepas tu kali ni kalau kita mau gunakan yang sama boleh, tak ada masalah. Ataupun kita mau gunakan yang ini. Kali ni saya mau gunakan yang ini. Slant, saya tak tahu. Okey, macam biasalah ya. Pronunciation saya memang teruk sikit ya. Okey, minta maaf, tak ampun ya. Okey, saya tekan slant ya. Okey, jadi dia timbul ya. Jadi ada dia efek dah. Okey, dan ini macam biasa bila di sebelah ni dah ada 3, ini pun saya akan buat 3 ya. Contohnya macam ni, saya highlightkan ini, saya highlightkan semua ni. Lepas tu saya tekan button control dekat keyboard laptop saya. Saya cuma drag sahaja. 2, 3 dan 4. Ada 4, tetapi warna yang sama. Jadi sekarang ni kita hanya perlu follow warna yang ada di sini. Okey, kalau macam ini merah gelap, ini merah cerah. Jadi kalau sini biru gelap. Ya, kita cari biru gelap. Okey, macam tu ya. Okey, kali ni kuning. Kuning, kita pilih kuning yang gelap sedikit. Okey, macam tu. Yang ini hijau. Kita gelapkan sikit warna hijau tersebut. Okey, macam tu ya. Okey. Sekarang ni saya nak tunjuk ya. Saya mau tunjuk satu kesan dia. Okey, bila saya buat ni dia akan berada di atas. Macam mana kita mau buat supaya dia berada di belakang bentuk rectangle tersebut? Cara dia kita highlightkan semua. Kita highlightkan semua. Dia memang automatik akan keluar format. Kita cuma cari sahaja mana-mana lagi yang kita perlukan selepas format itu. Ya, kita pergi send backward. Send backward, send to back. Ya. Send backward, send to back. Okey, saya bagi tunjuk ya. Selepas tadi. See? Cantik kan? Magic kan? Okey. Okey. Sekarang ni tapi walaupun dia grafik kan, saya cakap tadi grafik supaya lebih menarik. Tapi ini nampak kosong, tak ada isi dia. Apa kita nak letak? Macam contohnya saya mengajar seni. Ya, contohnya saya mengajar seni ya. Saya akan gunakan subjek seni saya lah ya. Okey, di sini saya sudah sediakan beberapa perkataan yang saya ingin letak ya. Contohnya di sini saya Ctrl C. Tu di sini saya Ctrl V. Okey, sekarang ni dia melintang. Tapi saya nak pindah ke sini, tepi ni. Macam mana? Macam biasa. Kita pergi format, pergi rotate. Kita rotate dia left. Okey, rotate left. Senang je. Dah. Kalau rasa mau tulisan tu nampak menarik sikit, kita pergi text effect. Text effect ni sama ada kita mau dia muncul ke macam ni, macam ni. Terpulang pada cita rasa masing-masing. Macam ni. Nak timbulkan perkataan tu tak ada masalah. Di sini boleh. Okey. Macam sini saya akan contoh, saya akan gunakan yang ni. Fill light grey background color to inner shadow. Dia ada kesan sampingan dia. Okey. Lepas tu saya nak isikan satu persatu ya. Di sini saya mau isi saya punya tajuk-tajuk kecil ya. Iaitu saya pergi insert, saya pergi text box. Tekan dekat sini ya. Lukisan. Okay, lukisan. Kalau kita rasa dia tulisan tu terlalu nipis, kita boleh boldkan dia, tebalkan dia. Kalau rasa tulisan hitam tu terlalu biasa, kita boleh tukar warna dia dekat huruf A ni. A ni kita tukarlah warna ni, putih. Ikut masing-masing. Kalau kita rasa ni kecil, kita besarkan. Pilih dekat nombor tu. Sebelah nombor tu dia ada mau besarkan ke, mau kecilkan ke, tak ada masalah. Okey. Bila kita buat ni, selalunya saya malas mau type semula tau. Jadi saya akan duplicate sahaja dulu, baru saya tukar nanti satu persatu. Jadi cara dia control, drag. Control, saya drag. Saya tekan button control dan saya drag. Dapatlah 4. Cuma saya perlu tukar sahaja lukisan. Ini catan. Lepas catan, arca. Lepas arca, cetakan. Ini merupakan kategori seni halus yang saya ajar untuk form 1. Okey, macam ni.
Ya. Okey, apa pula huraian? Okey, dekat sini saya akan nyatakan maksud-maksud setiap tajuk-tajuk ni. Contohnya di sini saya sudah sedia. Ni saya ambil untuk lukisan, saya tekan button Ctrl C, tekan V, sini saya kecilkan, lepas tu saya letak sini. Alamak, terlebih besar kan? Jangan risau. Macam saya cakap tadi lah, kalau kita mau kecilkan atau besarkan tulisan, kita hanya perlu pilih dekat sini. Ini besarkan tulisan, size dia lebih besar. Ini kita kecilkan dia. Kita pergi sini supaya dia nampak cantik, elok terletak. Okey. Lepas tu kita adjust. Tentu. Okey. Okey. Ya, settle. Lepas tu yang kita isi yang kedua lagi, catan. Apa maksud catan? Catan. Okey, saya sedia sini ya. Ctrl C, Ctrl V. Okey, macam ni. Okey. Terpulang pada masing-masing. Kalau rasa macam di atas kecil, di bawah besar pula, kita boleh samakan. Kita kecilkan dia sikit. Jadi dia tak adalah nampak berubah jauh sangat tulisan dia ya. Okey, lepas tu seterusnya saya akan teruskan lagi ya. Ctrl C, Ctrl V. Saya tidak perlu lagi right click copy, right click paste, tak perlu. Ctrl C dan Ctrl V sahaja ya. Kalau melalui slide yang berbeza. Kalau slide yang sama, saya hanya perlukan duplicate sahaja dengan menggunakan tekan button Ctrl sahaja. Kalau berlainan slide, saya perlu gunakan Ctrl C dan Ctrl V. Okay, macam ni macam panjang sangat. Tapi kita tarik dia supaya dia nampak ni ya. Okey. Okey. Dekat sini nampak kosong. Okey. Saya akan isi juga ya. Pergi insert word art. Ya, pilih word art. Lepas tu saya pilih yang ini juga. Okey, saya pilih sini, saya tulis 01. Macam biasa saya buat nombor 1 dahulu, lepas tu nanti saya akan duplicate. Ya, supaya senang. Saya tidak mau type-type lagi. Okey, macam ni ya. 01. Pastikan kalau ada muncul garisan tengah-tengah tu kan, macam ada garisan putus-putus merah tu, maksudnya nombor tu memang dah center. Jangan risau. Itu cara dia kalau kita mau center ataupun tidak. Macam biasa saya tekan button control. Saya drag nombor ni ke bawah. Macam tu. Okey, lepas tu saya drag lagi. Pergi slide yang bawah. Lepas tu saya drag lagi satu yang last. Okey, cuma saya perlu tukar sahaja di sini 02, 03 dan 04. Okey. Yang kita buat sekarang ini dia akan berlari tahu, dia akan berpecah-pecah nanti bila kita buat efek. Ya, sebelum kita buat animation, kita perlukan group dia. Ya, kita groupkan dia supaya dia bergerak sekali, bergerak sekata, bergerak dengan kumpulan dia. Ya, dia tidaklah nombor tu terlari ke kanan, slide tu terlari ke kiri, tidak ada masalah. Ya. Okey, sekarang ni step ni kita akan grouping. Cara dia, saya highlightkan ni. Saya tekan pergi format. Ada di dekat sebelah kanan ni group, kita tekan group. Okey. Ni pun sama juga. Semua kita akan groupkan. Okey. Ya, semua kita akan groupkan. Pastikan kita highlightkan dahulu, baru kita tekan format dan kita tekan group. Okey. Kita highlightkan, kita tekan group. Sama jugalah dengan huraian ni. Ya. Kita tekan group. Kita tekan group. Tapi kena buat satu persatu sebab nanti kita mau animation tu dia bergerak satu persatu. Ya, pastikan kita grupkan dia satu persatu, bukan grupkan semua. Kalau grupkan semua, dia akan keluar sekaligus semua sekali nanti. Jadi tidak ada nampak grafik dari situ. Ya. Okey. Saya mau tunjukkan ya, bila kita sudah letak huruf tadi, letak huraian tadi, automatik yang ni masih lagi berada di atas. Sebab kita buat perubahan yang baru. Jadi kita buat semula ya. Macam mana tadi saya ajar tadi? Senang sahaja. Kita pergi format, send backward, send to back.
Jadi dia akan berada di belakang. Okey. Okey, sekarang ni saya akan susun, ya, saya akan masukkan dia satu persatu, ya. Saya akan masukkan dia dalam kotak dia masing-masing. Okey, saya akan masukkan dia. Pastikan tak nampaklah huruf tu, tak adalah pula tenggelam pula nombor tu kan. Dia akan muncul juga garisan merah sebagai guideline kita, jangan risau. Kalau kita rasa tidak selari dengan di atas, dia akan tunjukkan juga dengan kita ya. Okey, macam tu. Okey. Sekarang ni nampak kita punya ni, kosong kan? Okey, jadi kita akan buat animation dia ya. Okey, cara dia, saya tekan button shift, ya, dekat keyboard laptop saya, ya. Lepas tu saya tekan satu persatu, nombor satu, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Saya tekan ya, button shift. Lepas tu saya pergi animation, ya, saya pergi animation. Kali ini saya tidak gunakan yang disediakan di sini, ya. Saya ada gunakan tambahan, add animation dekat sini. Okey, tekan dekat sini, di sini, ini yang ada di sini, yang ada di sinilah, di atas dia, di atas kita ni. Kita cari yang lain, pergi more motion di sini, bawah sekali ni dia ada, option yang lain. Okey, option yang lain kita tekan. Okey, ni lagi banyak sebenarnya. Dia ada lagi banyak efek yang tersembunyi yang kita tidak tahu, ya. Cuma kita kena banyak explore lah, ya. Okey, dekat sini, kita cari dekat sini line curve, ya, bahagian kedua. Dia ada 3 bahagian, 4 point star, line curves dengan special. Okey, lepas tu kita hanya perlu cari line curves, kita pergi right, pilih right. Dia akan tunjukkan right. Kalau down, dia keluar ke bawah. Tidak, macam pelik kan, ganjil kan, jadi kita akan pilih right. Ataupun kalau rasa macam nak, di luar kotak sangat kan, kebat sangat, kita buat, macam tu, heartbeat. Tapi kali ni saya akan gunakan right. Okey, saya tekan okey. Tapi kita tengok tadi bila kita tekan right, ya, contohnya kita tekan right, dia terkeluar jauh kan, ada ruang kan. Okey, saya akan ajar macam mana dia keluar nanti supaya dia ngam-ngam, elok, cantik, tidak nampak pun langsung background tersebut, tak ada gap, tak ada ruang pun antara kotak dengan huraian tersebut. Okey, cara dia, kita pergi sini. Okey, bila kita sudah buat animation tadi, ya, kita sudah buat right animation tadi, dia akan keluar anak panah merah macam ni. Okey, anak panah merah ni. Okey, cara dia, tekan anak panah merah ni, dia akan keluar macam ni kan. Jadi kita dia tolak ke kiri sampai kita nampak hujung putih tersebut berada di bawah, berada di dalam kotak dia, tersembunyi macam tu. Gitu ya. Okey, lepas tu yang ini kita settingkan balik, kita tarik dia ke kiri ya, bukan ke kanan. Kalau ke kanan macam sini, ni ke kiri, ke kiri. Okey, macam ni. Okey, lepas tu yang ini lagi, kita buat cantik elok macam ni. Okey, lepas tu yang ini, kita buat. Okey, kalau nak tahu salah ke betul ke apa yang kita buat, jangan risau. Dekat animation ni dia ada preview. Kita preview. Alamak, cikgu tadi cikgu cakap mau keluar satu persatu, ni keluar satu kali pula. Cikgu salah ajar ni. Tidak, jangan risau. Kita buat satu persatu. Sebab kalau kita buat kelang kabut nanti orang tidak faham kan. Okey, kita tak mau dia keluar sekaligus serentak. Cara dia, kita pergi animation, ada animation pen. Okey, animation pen. Tekan dekat sini. Dia memang, kalau dia selari, warna biru ni selari, maksudnya dia akan keluar serentak sekali. Ya, kita mau dia bentuk tangga. Ini dulu ni, baru ni tak di sini sikit. Okey, cara dia dekat sini. Semua formula dia berada di sini. Sistem dia di sini. Ya, start with previous ataupun cara dia kita highlightkan semua ni. Kita pergi sini, tekan ni. Tekan button shift dan kita tekan highlightkan semua. Okey.
Tu kita sini on click, kita tukar ya. Dia bukan on click, kita tukar dia after previous. Dia jadi tangga. Okey. Kalau tak percaya, takut saya tipu, kita tengok lagi previous mula ya. Okey. Dia dah keluar satu per satu. Cuma masa kita present pada budak, kalau kita rasa mau drag masa dia macam daripada nombor satu ke nombor dua ke nombor tiga dan ke nombor empat ini, ada masa untuk, kita huraikan pada murid, ya, jangan risau. Kita highlightkan semula semua dan kita pergi duration. Duration berapa lama dia bergerak. Kalau mau slow ataupun lidut, kalau orang Sabah cakap lidut lah, ya, ataupun lemboyut kan, kita slowkan dia boleh. Panjangkan sikit. Delay ni daripada nombor satu ke nombor dua ke nombor tiga, tiga ke nombor empat. Kita boleh dragkan masa dia. Okey. Okey, lepas tu dekat sini kita tengok ya. Kita animation, kita tekan dekat sini. Kita preview. Kita kena rajin preview ya. Bila kita buat sesuatu, kita kena rajin preview. Jadi kita tahu hasil kerja kita sama ada okey ke tidak. Ya. Okey ke tidak ya. Okey. Lepas tu sini macam, "Alah cikgu, macam present cikgu ni sekarang nampak kosong." Okey, saya ada, ni nak buat tunjukkan dekat sini, untuk background ya. Macam dekat sinilah, ni background dia, kan. Kali ini saya tunjukkan background dia ada 2 jenis, sama ada kita menggunakan color sahaja ataupun kita menggunakan gambar. Ya, cara dia, kita tekan, ya, right click, kita right click mouse kita, pergi format background. Okey, format background. Okey, dekat sini kita boleh pilih. Gradient fill ni maksudnya color. Kalau kita mau color dia. Okey, color biru ataupun color hitam. Tak ada masalah. Macam tu. Itu color. Kita tukar sahaja color di sini. Ya. Kalau picture. Okey, ni gambar. Kalau gambar ini anda mau tukar, tak ada masalah. Kita pergi insert from a file ataupun online picture. Kalau cikgu-cikgu sudah ada gambar yang banyak di desktop cikgu-cikgu, cikgu boleh guna gambar di desktop cikgu ataupun tiada source gambar, tiada stok gambar, ya, kita boleh pergi online picture. Macam saya tiada gambar yang ekstra, jadi saya pergi online picture. Dekat sini banyak gambar menarik. Ikut kesesuaian murid yang kita ajarlah, ya. Saya pilih sini background. Okey, saya pilih background dan saya pilih corak ini pula kali ni. Okey, saya insert. Okey, tadi ya. Okey, dia lambat sikit internet. Okey. Dah keluar. Okey. Nanti bila kita present pada budak dia akan jadi macam ni. Dia lebih nampak menarik lah berbanding tadi nampak kosong kan. Okey. Ya, saya harap semua cikgu-cikgu ataupun yang menonton sekarang ini harap berpuas hati dengan huraian saya, ya, dapat manfaatlah, dapat buat bersama-sama saya tadi, faham apa ya penerangan saya, ya. Terima kasih banyak-banyak ya. Itu